الشيطان الرجيم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك الصراط المستقيم اللهم آمين. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa surau, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada pagi ini kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini dalam keadaan kita sudah dapat kembali mengimarahkan rumah Allah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita antara orang-orang yang kembali mengimarahkan rumah Allah. Kerana dalam keadaan suatu masa beberapa bulan yang lepas kita diuji tak dapat untuk datang. Bila tak dapat datang, subhanallah bihamdi, kita akan solat di rumah lah. Dah solat di rumah sampai 2 bulan ni tuan-tuan, subhanallah bihamdi, dia jadi mai ke surau tu adalah satu benda baru pula. Jenuh jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau dah duk berkempen nak tarik mai masjid pula. Jadi subhanallah bihamdi, kita kena bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kembali, untuk tetap di atas jalan berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah, dan antaranya kita dapat termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Subhanallah bihamdi. Pagi ini kita nak tengok tuan-tuan 2 ayat daripada surah Al-Kahfi, surah yang dituntut, yang digalakkan kita baca pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Pada penghujung ayat, pada ayat muka surat yang terakhir di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, hendak memberitahu siapakah golongan subhanallah wa bihamdih yang amal perbuatan yang dia lakukan di atas dunia ni adalah rugi, tak ada nilai. Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdih, kita berniaga nak untung. Apa juga keadaan pun tuan-tuan, kita usaha tak banyak sikit tetap mendapat keuntungan. Paling tak ada kalau orang berniaga ni subhanallah bihamdih adalah nak paling tak ada balik modal, paling tak ada. Ni tak, kalau kita tahu benda tu rugi, tak ada rasanya subhanallah bihamdih orang nak berniaga benda yang dia tahu benda tu rugi. Jadi Allah nak bagi tahu pula kat sini adalah amal perbuatan subhanallah bihamdih yang
dikira rugi. Dia buat amal. Tetapi rugi. Tak ada nilai di sisi Allah. Pi depan Allah, subhanallah bihamdih, pi depan Allah, tengok-tengok, rasanya aku buat amalan ni 40 tahun dah. Rasanya aku buat amalan ni 50 tahun dah. Pasal apa tak ada nilai? Sebab kita duk harap, subhanallah bihamdih, amalan yang kita bawa tu yang kita nak pi tu, nak bawa pi tu. Yang kita duk bangun awal pagi ni tuan-tuan, yang kita duk main mengimarahkan rumah Allah dengan ibadat, kita buat macam-macam ibadat sunat ni, yang kita duk harap bila kita kembali dijemput ke jalan pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah subhanallah bihamdih, yang nak akan jadi pembela kita. Tiba-tiba Allah kata, nak tak kami habaq apakah orang-orang yang rugi amal perbuatan dia, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Pada pandangan mereka duk buat betul lah. Pada pandangan mereka duk rasa apa yang mereka lakukan ni boleh pahala dah. Tapi Allah tak terima. Allah tak terima. Antara yang disebut sambungan daripada ayat ini, iaitu orang yang dalam buat amal perbuatan tetapi dia menolak untuk tunduk dan patuh pada Allah pada keseluruhan suruhan Allah. Dia pilih-pilih. Ada benda dia buat, ada benda dia tak buat, ada dalam keadaan subhanallah bihamdih. Cara nak dapat harta tu, cara nak melalui dalam nak mendapat harta tu dengan cara yang Allah tak reda. Tetapi duk rasa tak apa kot, yang ni lah cara dia. Dengan cara macam mana dia nak buat, duk rasa nak bagi bersihkan tu dengan cara sedekah. Dia baca macam tu. Tak apalah kalau kok ni tak kena pun, tak apa, sedekah okey lah. Yang penting Allah nak tengok kita buat amal tu. Dalam keadaan dia buat benda yang Allah larang ketika dia nak dapatkan harta tu. Contoh, kita duk kerja subhanallah wa bihamdih, duk kerja dapat pendapatan dan sebagainya. Cantik dah kerja tu. Tetapi dalam proses kita bekerja tu, kita ada buat benda-benda yang Allah larang. Jadi kita duk rasa tak apa, yang penting kerja tu suatu ibadah. Kalau saya buat kursus ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, bila tanya kenapa kita bekerja, sebab kerja sebagai suatu ibadah. Jadi peserta-peserta saya subhanallah bihamdih akan jawab kerja sebagai suatu ibadah. Berapa ramai yang faham bahawa macam mana nak pastikan kerja tu ditukar ataupun menjadi pahala dalam ibadat kita. Kalau dalam perjalanan proses kita kerja tu banyak benda-benda yang kita buat, benda yang bersalahan, benda yang Allah tak bagi kita buat, maka kerja tu kuranglah pahalanya. Bahkan kita takut jadi orang yang rugi. Kita hanya kerja subhanallah bihamdih di dunia ni, dapatlah pendapatan tu, boleh buat balik sebagai nafkah untuk keluarga, tapi Allah tak nilai, Allah nilai yang tu je sebagai ibadat, tapi yang masa kita kerja tu kita tak dapat nilai pahala. Subhanallah bihamdih. Jadi kita takut benda-benda macam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, subhanallah bihamdih, benda utama yang saya nak highlightkan dalam sesi pagi ni, iaitu bagaimana Nabi SAW setiap kali lepas solat subuh, ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, Nabi akan doa dengan satu doa. Nak memastikan apa? Amalan sepanjang hari itu Allah terima. Tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kalau fikir sekali ni, Nabi ni, apa benda yang dia buat Allah tak terima? Semua Allah terima. Tapi kenapa dia doa ni? Nak didik umat dia, hampa kena doa benda ni. Bagaimana subhanallah bihamdih, doa ini yang datangnya melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa dia Ummu Salamah ni? Salah seorang isteri Nabi. Bahawa disebut Rasulullah ketika selesai salam dalam solat subuh, baginda membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuan-tuan, carilah doa ni aman.
Yang ni doa yang pertama, subhanallah bihamdih, kita merendah diri pada Allah, harap kita memulakan hari dengan Allah bagi 3 benda ni. Dan 3 benda ni lah subhanallah bihamdih. Sepanjang hari itu tuan-tuan, kita harap Allah akan bantu kita bagi 3 benda ni, yang akhirnya waktu malam nanti kita nak tidur, subhanallah bihamdih, apa saja yang kita buat di atas dunia ni pada satu hari ni, Allah Subhanahu wa taala kira sebagai amal dan Allah terima dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanallah bihamdih, tuan-tuan, nak memulakan kehidupan, perkara utama yang kita perlukan adalah ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, kita isi masa surah anjurkan kuliah-kuliah pengajian selepas maghrib, selepas subuh. Subhanallah bihamdih, pergi sebelah KL, sebelah Selangor, boleh katakan tiap-tiap waktu lepas solat ni ada aja kuliah. Tambah lagi pula kuliah duha. Subhanallah bihamdih. Supaya apa juga yang kita lalui hari ini, ia menjadi suatu ilmu, suatu pengajaran pada kita, dan pengajaran itu menjadi bermanfaat. Kenapa Nabi menyebut benda yang pertama, Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu dulu. Kalau kita tengok tuan-tuan, subhanallah bihamdih, wahyu pertama Allah turun dengan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Di sana terdapat 2 kali Allah sebut Iqra, bacalah. Dan bacalah ini adalah satu juzuk daripada proses pembelajaran. Nak menceritakan kepada kita hidup atas dunia ni insya-Allah selamat dengan ilmu. Tetapi Nabi tak minta Allahumma inni as'aluka ilm. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu. Kurnialah kepadaku ilmu. Nabi masuk yang kedua, nafi'an, yang bermanfaat. Subhanallah bihamdi. Apa beza? Ada ilmu tak bermanfaat ke? Subhanallah bihamdi. Ada ilmu tak bermanfaat ke? Ada. Apa dia ilmu yang bermanfaat ni? Dia satu part ilmu, satu bab manfaat. Ada orang dapat ilmu ni, banyak ilmu dia, tapi tidak menjadi manfaat. Yang pertama, apa tanda ilmu tu yang bermanfaat? Yang pertama, subhanallah bihamdi, ilmu itu dapat kita amal. Baru dia jadi manfaat. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi, yang duduk depan saya ni, cerita dia, duduk dengar orang cerita bab ilmu. Bukan kira ilmu agama, macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu. Yang nak jadi manfaat atas ilmu kita tu bila kita dapat buat. Belajar, saya bagi contoh hal tuan-tuan. Dulu tak reti nak belajar bab pertukangan ke apa sebagainya, subhanallah bihamdi. Jadi pi belajar ni. Pi belajar tuan-tuan. Benda tu tak dapat manfaat lagi. Dia tak panggil manfaat, dia pun belajar ilmu. Tiba-tiba balik rumah, mak dia kata, ni hang tolong Ustaz perbaik paip air rumah bocor ni. Dia pun pergi perbaik. Yang tu baru kata manfaat tadi, ilmu tu. Subhanallah bihamdih. Maksudnya ilmu tu hanya jadi manfaat bila kita dapat beramal. Dia bukan, ilmu tu dikira bermanfaat bila kita pandai bercakap tentang ilmu tu. Subhanallah bihamdih. Ada orang tuan-tuan, bab ilmu ni dia boleh cerita, boleh cakap macam-macam. Aku dengar ustaz ni ceramah macam ni, aku dengar cikgu cakap macam ni, aku dengar, tapi benda tu tak memberi kesan pada dia. Duk tengok perangai macam tu juga. Subhanallah bihamdih. Nak tahu ilmu bermanfaat, bila kita dapat ilmu tu, kita dapat beramal. Tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita jadi kelas satu kelaziman dalam diri kita. Sebelum sembahyang subuh, kok mana pun usaha untuk sembahyang sunat subuh. Mai ke surau, subhanallah bihamdih, kita boleh sembahyang sunat subuh. Ni kadang-kala tuan-tuan, kadang-kala kita sembahyang di rumah. Bila sembahyang di rumah, dia dah jadi biasa dah, sebab dia pegang lah. Bila Nabi kata solat sunat subuh ni khairum minad dunya wa ma fiha, dia beramal sungguh, pegang sungguh. Yang tu kata benda dia dapat tu menjadi manfaat pada dia. Itu yang pertama, manfaat ilmu. Subhanallah bihamdih. Yang kedua, apa dia maksud manfaat ilmu ni? Ilmu yang bermanfaat, iaitu yang memberi faedah pada diri kita. Apabila dengan ilmu tu, subhanallah bihamdih, kita jadi baik. Nabi minta supaya kita dapat ilmu sepanjang hari ini yang akan menjadikan kita jadi lebih baik. Itu sebab macam-macam lah. Ada orang dapat ilmu hari ini melalui kuliah macam ni, offline. Dia panggil kuliah offline.
Ada orang tuan-tuan, subhanallah wa bihamdih, dia dapat kuliah melalui online. Belajar kuliah melalui online. Dengar kat mana? YouTube. Orang buat pancaran FB Live. Jadi dia duduk kat rumah ni, subhanallah wa bihamdih. Tak dapat nak berjemaah di surau atau masjid, subhanallah wa bihamdih, tapi lepas pada subuh tu duk dengar kuliah, duk ikut ustaz tu. Ustaz tu duk buat kuliah online. Jadi bila dia duk dengar kuliah tu, subhanallah wa bihamdih, tuan-tuan, dia dapat, ada je benda baru dia buat, maka dia jadi lebih baik daripada sebelum tu. 2. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdih, iaitu dapat kita kongsi pada orang lain. Jangan kita rasa nak berkongsi ilmu tu, kita rasa aku ni bukan siapa-siapa dia, sehari susah. Kalau cerita kat orang kata nak tunjuk pandai. Tak, kita bukan nak tunjuk pandai. Jadi bila duk sembang-sembang dengan orang tu, subhanallah bihamdih, ada orang tanya apa-apa, kita pun kata, rasanya hari tu pernah dengar ustaz cakap kat surau. Nampak, kita pergi boleh habaq. Subhanallah bihamdih, bila kita berkongsi dengan orang tu dan orang dapat beramal, tuan-tuan, kita boleh saham juga, boleh pahala. Yang Nabi kata salah satu amal yang berterusan yang kita nak bawa pergi jumpa Allah ni ialah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah bihamdih. Apa maksud ilmu bermanfaat? Ilmu yang kita ada, kita kongsi dengan orang. Itu sebab tuan-tuan, bila orang tak tahu, kita kena ajak. Jangan kita pelekeh dia. Pelekeh sana, bila pelekeh, itu tanda sombong. Sombong, sifat iblis. Subhanallah bihamdih. Jadi, kita kena buat, bila kita tahu, ajaklah. Walaupun benda-benda tu, benda-benda yang kita rasa, takkan hang tak tahu. Tak boleh. Kalau dia tu tak tahu, kita tahu, jangan pelekeh dia. Hanya kerana boleh jadi dia, kadang-kadang tuan-tuan, kita ni subhanallah bihamdih, ada anak menantu perempuan, jumpa duk mak mentua. Saja nak buat hemoi, tanyalah, mak sedap gulai mak noh, mak buat macam mana? Dia tu sambil-sambil duk potong. Kita ni orang perempuan tak erti buat gulai teruk. Dia duk main macam tu. Subhanallah bihamdih. Tak okey lah. Nanti tu bukan nak kata dia tak tahu, saja nak hemoi dengan mak mentua. Tiba-tiba mak mentua balas macam tu. Ni nak korban ni. Kadang-kadang orang muda, tuan-tuan, kita nak tengok orang muda, bagi subhanallah bihamdih t-shirt, nak buat majlis sembelihan. Bagi t-shirt, depa pun terpa mai kita bagi tugas-tugas. Dalam kita bagi tugas-tugas, ada tugas yang duk kena potong daging ke apa. Budak tu tak reti potong daging. Kita pun kata, itulah hampa mengaji tinggi saja, tapi tak reti potong daging pun tak reti. Bila kita pelekeh, benda tu tuan-tuan dah menampakkan kita sombong. Jadi kita ada ilmu, kita tahu ni mai pakcik nak habaq kat hamba. Cara potong daging bukan macam tu, macam ni. Tuan-tuan, dia dapat ilmu tu tuan-tuan, dia duk manfaatkan tu. Baru tahu tu cara potong daging, nak ikut orat ke sebagainya. Dia boleh ajak, walaupun nampak tu ilmu potong daging je, subhanallah bihamdih, tapi dia memberi manfaat. Tu dalam bab belajar ilmu ni tuan-tuan, jangan pernah berhentikan. Lagi Allah tidak hentikan kita subhanallah wa bihamdih dengan berhentikan nyawa kita, maka kita tak boleh berhenti menuntut ilmu. Saya tuan-tuan, waktu PKP tak boleh ceramah, tak boleh pergi kursus motivasi, tak boleh apa lagi, kuliah, semua tak boleh. Melengu Ustaz 2 hari. Maksudnya dalam arti kata apa, subhanallah wa bihamdih, pendapatan hilang terus. Program-program semua ditangguh, ada yang dibatalkan, ceramah sebagainya. Ni kerja kita, kerja sepenuh masa, buka konsultan motivasi, yang tu kerja. Tengok kawan-kawan buat macam-macam meniaga, kita tak apa pandai meniaga ni. Ni ada seorang kawan ajak join dengan dia, jual kurta. Kita kata boleh lah, tapi tak ada modal apa lah. Dia kata tak apa, mainlah join dia kata jadi model. Nanti tuan-tuan jangan terkejut, tiba-tiba tengok ni macam kenal ustaz ni, duduk tepi jalan, rupa gantung banting ke, banner ke. Jadi model dah. Semalam duduk tunjuk gambar. Dekat adik-beradik, dia pekat duduk gelak. Lepas bila masa pergi jadi model. Subhanallah bihamdih. Jadi tuan-tuan, nak jadi asbab rezeki saya tuan-tuan, Allah datang melalui mengajak. Kita jenis suka mengajak ni, jenis bercerita ni, tapi mengajak mengaji melalui online. Alhamdulillah, saya ada lebih kurang 40 kelas seminggu. Waktu hari tu PKP lah dah jadi korang dah. Bukan korang sebab budak berhenti ataupun pelajar berhenti, kita dah mula korang dah. Sebab dapat ceramah, jadi kita mula pas kepada guru-guru lain.
Salah seorang pelajar saya tuan-tuan, duk ngaji Pela, dia tak mau tukar ustaz. Dia kata tak apa ustaz, ustaz buatlah macam mana pun, tapi saya nak mengaji dengan ustaz. Umur 64 tahun. Mengaji Iqra' daripada A Bata. Umur 64 tahun tuan-tuan. Muda 2 tahun daripada ayah dia. Tapi bersungguh mengaji kelas dia pukul 7 pagi kemarin. 7 pagi tu start mengaji, 45 minit mengaji. Daripada Iqra' 1 duk ni, sekarang dah masuk Iqra' 3, duk seronok ah. Duk seronok boleh baca dah ayat yang 1 kalimah, 2 kalimah, 2 kalimah. Seorang eksekutif Maybank tuan-tuan, umur 39. Mula bulan 4 Iqra', alhamdulillah. 2 minggu, 3 minggu lepas dah boleh baca Quran. Tu sebab tak boleh berhenti. Lagi kita ada usia diri kita kena belajar, dan kita kena minta dah belajar dah ilmu tu bagi manfaat pada kita. Subhanallah bihamdih. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi minta apa? Warizqan tayyiba, rezeki yang baik. Mula Nabi minta ilmu supaya dalam perjalanan kita dan setiap derap langkah kita hari ini ni tuan-tuan berjalan atas dasar ilmu. Bukan takat ibadah kita ke apa juga benda tuan-tuan atas dasar ilmu. Dan bila kita tengok tuan-tuan keadaan sekeliling, jadikan ia sebagai ilmu. Apa dia ilmu? Subhanallah bihamdih, pengajaran pada hidup kita. Itu sebab kalau kita tengok suatu benda yang melibatkan orang lain, bukan ataupun tak boleh untuk diri kita nak jadikan benda tu untuk sebar luaskan kalau sekiranya benda-benda tu mengaibkan dan sebagainya. Cukup kita jadikan yang tu sebagai pengajaran buat kita. Subhanallah bihamdih. Apa yang kita tengok mesti kena fikirkan supaya dia jadi satu pengajaran pada kita. Yang kedua, rizqan tayyiba, rezeki tu yang pertama, tayyiba yang baik. Nabi minta rezeki yang baik. Ada orang tanya subhanallah bihamdi, dia kata ustaz, adakah rezeki tak baik? Nah, rezeki tak baik. Bila sebut rezeki ni, kita pegang rezeki ni mai daripada Allah subhanallah bihamdi. Jadi bila mai daripada Allah ni, adakah rezeki yang tak baik? Bukan mai pada Allah ni semua rezeki baik. Yang mai pada Allah semua baik. Tapi macam mana kita mengurus rezeki tu? Macam mana? Ada orang tuan-tuan, Allah bagi rezeki banyak kat dia, tapi dia guna rezeki itu subhanallah bihamdih untuk sombong dengan manusia. Dia guna rezeki itu untuk jalan yang Allah larang. Jadi benda tu tak baik. Dan apa kaitan rezeki dengan ilmu? Nabi minta ilmu, kemudian minta rezeki. Rezeki yang baik. Orang yang ada ilmu boleh membezakan rezeki yang baik, rezeki yang tak baik. Saya hari itu subhanallah wa bihamdih sembang dengan dia ni toki kedai lah. Dah tak boleh buka jual barang-barang kek tuan-tuan. Dah tak boleh buka waktu PKP ni, tak apa. Lepas tu dah boleh buka dah kedai. Subhanallah wa bihamdih. Dia ni tuan-tuan subhanallah bihamdih mai bagi tahu, dia kata kadang-kadang kita ni geram juga, dia kata dekat orang-orang dekat polis ni, dia kata kita geram kat polis. Pasal apa? Depa ni sampai tak fikir ke orang susah. Tak fikir ke orang susah. Saya kata Sat, yang pertama jangan hukum semua polis. Minta maaf kalau ada polis dalam ni, tapi saya kata yang pertama jangan hukum semua polis. Dia kata dak, aku pun tak hukum, tapi dia mai segelintir. Bila mana dah boleh buka kedai, tak apa, memang tugas polis mai check tu tak ada masalah. Mai check apa tuan-tuan? SOP. Sebab benda tu perlu di bawah pengawasan polis supaya semua orang ikut. Jadi dia kata, kita ni usahalah buat SOP ni. Buat SOP ni, iaitu dengan sedia hand sanitizer, dengan siap apa sekian tempat lah, sekian benda lah yang ni, buku catatan apa, tak boleh masuk kedai lebih pada 5 orang. Dia kata dah mula nak berniaga ni. Cuma dia kata ada sekali tu terlupa letak yang 1 meter. Bila nak beratak tu dia kena letak 1 meter tanda tu. Sikit je. Jadi kata nak saman, nak compound lah. Dia kata tak apalah. Kalau nak buat macam mana, dia kata walaupun baru berniaga, compound lah, dah salah. Tapi cara cakap tu bukan nak compound, nak minta benda lain. Faham tak tuan-tuan? Dia bukan nak compound sangat. Dia kata lah ni macam ni lah, kita selesai kat sini lah. Saya pun tak mau compound lah, orang berniaga. Saya pun tak mau. Lah ni boleh bagi tengah 200 ke, 200 ikut lah, bagi dekat mana dah. Subhanallah bihamdih. Kita nak habaq kata apa tuan-tuan? Ni bukan yang cerita ada segelintir ni, yang dia tak faham benda tu. Dia ambil peluang yang menzalimi, menganiayai orang lain. Saya kata tak ada nak bukti rakam ke sebagainya, tak ada. Macam ada satu kes tuan-tuan yang masuk YouTube ke mana, JPJ. Bila benda tu ada orang rakam, kena tukar 24 jam.
Sebab benda ni kita nak bantras. Dan kita cerita kalau 1000 orang, 100 orang tu mungkin seorang dua aja yang buat perangai ni, tapi dia mencemarkan keseluruhan institusi tu. Subhanallah bihamdih. Jadi dia kata nak rakam apa, dia main jumpa aku saja. Main jumpa duduk kat kedai. Dia kata tak apalah cik, saya pun tak payah, saya pun nak bagi kat cik nampak tak cantik, tak apalah cik, compound lah saya cari. Dia kata tak, kami ni sebenarnya bukan nak compound pun, tapi kita nak settle cara elok. Lah duduk pusing. Tuan-tuan, yang ni yang kita nampak tak cantik ni. Kalau betul salah, kalau betul hang buat kerja betul, maksudnya hang tak mau consider untuk budi bicara, hang nak compound. Okey, compound lah. Kawan ni pun tak apalah, compound lah. Dia pun nak buat macam mana, dia pun tak perasan benda tu. Tapi tak, duk pusing-pusing nak minta. Last sekali tuan-tuan, dia pun tak compound, dia pun keluar. Dia tak apalah, lah ni lekat bagi elok lah, kami maafkan lah. La ilaha illallah. Yang tadi apa cerita? Subhanallah bihamdi. Benda ni tuan-tuan, dia jadi satu penyakit dalam masyarakat yang apabila tak ada ilmu, tak faham tentang agama, tak faham tentang halal haram, dia tak faham, dia rasa benda tu okey lah. Takkan lepas saja. Macam ada seorang sahabat saya cerita, isteri dia meninggal dunia waktu COVID. Kena sekian dan antaranya perlu dapat, wallahu alam, kenapa prosedur tu saya pun tak pasti, kenapa prosedur perlu dapat pengesahan ataupun perlu dapat kebenaran daripada pihak polis untuk mengebumikan. Ada prosedur dia. Nak bagi pemuda, minta juga time tu. Minta juga. Dia pun tak peraya tuan-tuan, sebab nak pelepas. Dia ada kaitan dengan postmortem lah. Sebab dia pihak hospital melepaskan ataupun membenarkan untuk tidak dijalankan postmortem selepas disahkan meninggal bukan sebab COVID. Tetapi sebab kena buat postmortem sepatutnya prosedur, last pihak hospital kata benda ni kami boleh lepas, tapi kena pergi cari untuk lepas di pihak polis pula. Wallahu alam. Jadi dia cerita, dia kata sedih, dia kata benda ni yang ada seorang dua ni tu sebab kena doa benda ni. Kadang-kadang manusia ni dia tak rasa benda tu salah, benda tu dosa. Tu saya bagi contoh tuan-tuan, bukan tuan-tuan nilai kata kerja tu tak, banyak lagi kerja tuan-tuan. Kalau saya nak cerita tuan-tuan yang terlibat benda ni, Allah akbar. Kalau saya nak cerita, depan mata pun pernah tengok. Depan mata pernah tengok tuan-tuan, duduk dalam kereta. Tak, depa tak tahu kita duduk dalam kereta. Duduk tunggu ada urusan. Duduk tunggu tak sampai masa dia lagi. Depan mata. Sampai last saya tanya pada kawan saya, kata hampa dah jadi biasa. Dia kata, lah ni macam ni lah nak habaq. Kita duduk cerita isu rasuah ni dan. Dia kata, kalau kat tempat kami ni yang berlaku apa dia? Semua bos-bos atas. Tapi kami nak buat apa? Kami orang bawah. Setakat tahu. Driver pernah habaq, dia tahu ustaz, saya ni kira berdosa tak ustaz? Pasal apa? Bos saya selalu ajak tiap-tiap bulan pergi ambil duit dekat toke sekian. Saya kata kalau hang nak buat macam mana, kalau dia boleh naik dengan driver lain, usahakanlah. Subhanallah bihamdih. Dia kata tak payah ustaz, saya kena bawa. Tapi dalam sesama saya duk bagi tahu juga kat bos. Bos saya kata apa? Siapa yang duk dekat pos aku, semua pakai ambil. Dia boleh macam tu. Tapi ustaz, yang jadi saya duk risau ni, ada sekali tu bos saya pergi ambil, masuk kereta dia bagi kat saya 100. Subhanallah bihamdih. Saya kata ambil tak? Dia kata dah bos saya bagi, saya ambil. Dia kata tu yang bos duk ajak hang. Dia kata hang bagi 100, dia bagi 100, hang pun boleh diam. Subhanallah bihamdih. Tu rizqan tayyibah tu, kita bukan takat nak rezeki je tuan-tuan. Tayyibah, baik. Baik ni maksudnya apa? Jangan jadi rezeki itu asbab masuk neraka. Nak tahu ramai orang dapat rezeki, tapi rezeki itu boleh menjadi asbab dia masuk neraka. Kerana apa? Dia tidak berhati-hati ketika dia dapat rezeki itu, susur dalam perjalanan dapat rezeki itu boleh menjadi sebab untuk dia ke neraka Allah. Rezeki yang baik akan menjadikan diri itu baik. Rezeki yang baik, insya-Allah keluarga baik. Rezeki yang baik akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Subhanallah bihamdih. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Daripada ilmu, Nabi minta dulu ilmu bermanfaat tadi, apa dia? Subhanallah wa bihamdih, iaitu kita dapat beramal, kita jadi lebih baik, kita boleh berkongsi dengan orang. Subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, rezeki yang baik. Dan yang ketiga, kesimpulan keseluruhan hidup kita, kita minta Allah terima apa juga benda yang kita buat hari ini sebagai suatu ibadah. Bila niat sebagai suatu ibadah, ia akan jadi pahala. Subhanallah bihamdih. Saya kongsi dalam FB saya baru ni, kepenatan
kita di dunia, subhanallah bihamdih, hanya akan menjadi sia-sia di akhirat. Kepenatan di dunia menjadi sia-sia di akhirat, subhanallah bihamdih, kalau sekiranya kita tidak berniat kerana Allah, ataupun kita buat benda tu bukan kerana Allah. Jadi apa kaitan amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima dengan ilmu bermanfaat, rezeki? Tuan-tuan, dengan ilmu kita tahu macam mana amalan tu yang nak buat supaya Allah terima. Subhanallah bihamdih, di sudut rukunnya, di sudut sahnya, kita tahu. Di sudut ilmu kita tahu halal haramnya. Dari sudut ilmu kita tahu dari sudut sah batalnya. Dari sudut ilmu kita tahu dia ada kaitan tu. Macam mana pula rezeki yang baik dapat membuatkan amalan diterima? Ingat satu hadis bagaimana Rasulullah cerita ada orang yang buat amalan tetapi Allah tak terima amalan. Pasal apa? Dia masuk yang dalam makanan dia, makan benda haram, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram, sebagainya. Nampak dia ada kaitan dengan rezeki. Subhanallah bihamdih. Jadi tiga benda ni tuan-tuan yang diperlukan oleh kita agar setiap hari yang kita lalui daripada bangun tidur, sebab doa ni Nabi baca setiap kali lepas solat subuh, supaya kita mula dengan sembahyang sunat, sembahyang subuh tu tuan-tuan, subhanallah bihamdih, sampai kita tidur malam. Tiga benda ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lepas ni insya-Allah kita mulalah beramal. Bagi mereka yang sedang beramal ataupun yang telah beramal, teruskan. Minta, ya Allah bagi kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah bagilah kami rezeki yang baik. Ya Allah bagilah amalan yang diterima. Ada yang kata ustaz, boleh tambah tak ustaz yang kat doa ni? Nah, ada saya dengar doa dia doa dekat ilmu bermanfaat tu tak apa, tapi yang kedua tu, warizqan halalan tayyiban wasi'ah. Minta ya Allah rezeki yang halal, yang baik, yang luas. Tak ada masalah nak tambah. Cuma yang ni doa Nabi. Bila Nabi sebut tayyibah, merangkumi dah halal. Kita bukan nak baik saja tak halal. Halal tu yang utama, tapi baik itu semestinya halal. Dan wasi'ah, rezeki yang luas. Baik juga tuan-tuan, bukan fokus pada luas. Ada orang minta luas, minta rezeki itu luas, tapi tak baik, tak mau juga. Tapi baik ni merangkumi semua. Kalau sikit baik, lebih baik banyak daripada tak baik. Kalau banyak baik, tak apa. Jadi kita nak minta pada Allah, kunci dia adalah tayyibah. Dan kita beramal dengan doa yang bila Nabi baca, doa tu tuan-tuan bayangkan bila kita baca, ayat yang kita baca tu, benda ayat itu, doa itu pernah meniti atas bibir Rasulullah. Allah dia rasa lain. Itu sebab doa tu kita, antara doa yang kita afdal baca ni, doa yang Nabi pernah baca. Supaya pasti di sana dapat membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama untuk kita terus beramal dengan agama, supaya kerja buat kita sentiasa di atas pasar agama. Dan mudah-mudahan sebelum kita dijemput kembali ke jalan pulang, ataupun kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita dihiasi dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dan keberkatan yang mencurah-curah pada diri kita dan pada ahli keluarga kita serta masyarakat kita keseluruhannya, insya-Allah. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap yang sepanjang saya berkongsi pada pagi ini, saya mohon keampunan daripada Allah. Jazakumullah khairal jazak kepada pengurusan surau yang menjemput untuk membuat pengisian pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.